Baik, terus sambung kitab kita. Ustaz Badrul. Syekh. Dan ada. Baik. Saya kena lantik ketua kelas. Habuan tanda punya baca taman. Saya kata takut berulang hak baca dah. Takut dikus tu iman takbir 2 kali. Melawak tuan. Muslimat lah insya-Allah. Tu dia. Muka surat 50 nah. Hak ni yang kita kadang-kadang muslimat kita suka ni. Pasal depa ingat. Kita lupa tu hari kita menikah depa ingat. Balik rumah tengok ada kek. Oh, rupanya hari kita menikah tak teringat. 50 tahun dah. Tapi depa ingat. No? Siapa? Tuan-tuan, sambung idaman penuntut juzuk yang pertama muka surat 50. Iaitulah pada kata guru kita yang mulia rahimahullahu ta'ala, aurat perempuan. Aurat perempuan maknanya kawasan aurat yang mesti ditutup pada tempat-tempat tertentu, pada masa-masa tertentu, di hadapan orang-orang tertentu. Kalau buka di tempat yang tak kena, depan orang yang tak betul, di masa yang tak betul, dianggap buka aurat yang diharamkan. Bahkan kadang-kadang buka aurat itu membatalkan ibadat. Tuan-tuan sekalian, kita baca. Adapun aurat perempuan dan khunsa. Pertama, di dalam sembahyang ialah seluruh badannya, kecuali muka dan 2 pergelangan tangan. Tangan luar dan dalam. Luar ni tuan masuk belakang tapak tangan. Dalam hak ni. Hak belah genggam ni. Perut tapak tangan ni panggil apa? Tapak tangan dalam. Arab panggil batnu al-kaffi. Perut tapak tangan. Hak belah belakang ni dia panggil apa? Tapak tangan luar. Arab panggil zahiru al-kaffi. Zahir. Belakang tapak tangan. Jadi kalau ikut dasarnya, orang perempuan kalau dia solat, nak sah solat, dia boleh buka muka sahaja dan pergelangan tangan ke bawah, bukan ke atas. Betul. Maka kedua-dua anggota ini, muka dan 2 pergelangan tangan ke bawah sampai ke hujung jari, dia bukan aurat dalam sembahyang. Termasuk kata dalam seluruh badan itu ialah rambut perempuan itu dan tapak kakinya. Tapak kaki tuan, kena fahamnya daripada pergelangan kaki itu, seluruh tapak kaki itu. Sebab tapak kaki pun dia ada macam tangan juga. Ada perut tapak kaki, ada atas tapak kaki. Tapak kaki hak mana ustaz? Pergelangan kaki tu, pergelangan buku lali tu. Sampai ke hujung jari kaki, itu namanya tapak kaki seluruhnya. Cuma yang bawah ni perut tapak kaki, atas ni tu adalah belakang tapak kaki. Tuan-tuan, kena tutup tapak kaki tu. Dan memadai tertutup dengan lantai ataupun sejadah. Tapi jika masa sujud nampak perut tapak kaki ataupun tumit, nescaya batal sembahyangnya. Tu fikir tak sampai orang. Kalau umpul sembahyang tu kan, kita ambil awal sikit lagi sebelum kita ke situ. Yang pertama, aurat perempuan dalam sembahyang. Supaya salatnya sah, mesti perempuan tutup aurat, tuan-tuan, bagian-bagian, seluruh badannya.
Daripada hujung kepala sampai hujung kaki. Termasuk tapak perut, tapak kaki. Baik. Di sini tuan-tuan, dia tak sebut mesti longgar. Dia tak sebut. Tapi kena ingat, aurat perempuan dan sembahyang, syarat nombor 1, tutup kawasan aurat. Nombor 2, pakaian tu jangan nipis sampai nampak warna kulit. Itu sahaja. Adapun sendat, mendat, ketat, maka kalau sembahyang dalam keadaan pakaian sendat, mendat tu, namun menutupi semua kawasan aurat, solatnya sah. Tuan-tuan, ini cerita dalam sembahyang. Luar sembahyang ada cerita lain sikit. Dalam sembahyang syarat sah salat perempuan di situ aurat ialah tutup aurat, tutup kawasan aurat dengan pakaian. Pakaian tu sebut pakaian ni bukan mesti nampak jubah, baju kurung, telekung, apa juga tuan. Kalau guni pun dia lah. Kalau kain kebak pun dia lah. Kalau kain selimut pun aci lah. Kalau plastik biru tu hanya buat apa nama? Dulu ni dia buat apa nama? Mukui padi boleh juga. Maksud saya pakaian ni bukan si pakaian dengan fashion tertentu. Sekiranya apa juga pakaian, kain ke apa, kulit ke apa, ditutup kawasan tadi, namanya telah memakai pakaian. Tutup kawasan aurat, nampak pergelangan tangan ke hujung jari dan muka sahaja, maka telah sah. Yang kedua, jangan nipis kain yang dia pakai tu. Ustaz nipis ni nak tahu logo mana? Hak ustaz pakai nipis tak? Lembut nipis sana. Tak, nipis tu sekarang bukan kira lembut tak lembut. Kalau kita tekak logo tu, nampak warna kulit tak? Contoh seperti saya tuan. Ni baju saya pakai ni. Tangan nampak tak putih melupak. Kata bilang tuan. Ni tuan betul-betul tengok daripada arah baju saya, tak nampak warna kulit saya. Bermakna ni tebal ni. Tapi lah tuan maaf sebutlah, baju dia banyak kain yang nipis-nipis. Nipis tu, hak kata nipis dia boleh pakai jika buka aurat, nipis yang macam nampak warna kulit macam asal. Tapi kalau pakai nampak bayang-bayang, tak nampak warna kulit tapi nampak bayang. Contoh, tengah panas sikit atau mati rembang, atau waktu cerah tuan, dia pakai baju tu nipis. Dia pun angkat tangan, nampak bentuk tangan tu, tapi tak nampak warna kulit. Masih aci. Tapi lah tuan, banyak yang pakai nipis sampai nampak warna kulit. Nampak putih-putih kot celah lubang-lubang kain tu. Maka sampai tahap tu jawapannya, buka aurat dan tidak sah. Walaupun dia sembahyang di rumah seorang-seorang dia, tak ada orang lain. Sebab sembahyang ni dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, berbalik pada yang tadi, tak syarat longgar. Maka kalau perempuan itu tuan-tuan dia sembahyang pakai baju snorkeling, baju menyelam. Contoh, nak sembahyang baju semua tuan basah, jemuk tak kering. Dalam tu dia ambil baju menyelam lelaki dia. Contoh sahaja. Serelum tuan kat tengah jam baru masuk. Nah, potongan tak sama. Baju lelaki tu ada pergi serelum. Baju menyelam lelaki tu. Tuan, nampak tapak kasut, dia buah tapak itik. Takut nampak tapak lagi, buah tapak itik. Contoh sahaja. Lekong tak apa, dia pakai tutup kepala tu. Cuma tak boleh gantung belakang je. Maka tuan-tuan sekalian, dia pun sembahyang keadaan lagu tu, nampak merelip. Kalau lelaki pakai dia nampaklah tak merelip sangat sebab dia masih padan. Hak tuan-tuan isteri pakai nampak sendat, merelip sikitlah. Merinin, dia main ketat merinin.
Tapi tutup kawasan aurat. Dan tebal, tak nampak warna kulit. Sah tak sembahyang tadi? Sah ke tidak? Sah. Haram ke tidak? Di sembahyang tak haram lah. Tapi kalau dia tuan main rumah lagu tu atau depan suami dia, silakan. Ustaz, kalau ustaz kata macam tu, apa isu kalau bini saya pakai baju menyelam main di masjid? Tanya lagi, dia duduk tak mana? Tempat kawasan sembahyang yang ada orang lelaki tengok. Haram hukum dia. Isu haram bukan kerana pakaian tu secara dasar, tapi kerana dia duduk tempat yang tak kena. Sebab ada orang yang bukan mahram melihat kepada dia. Tuan-tuan, batu kawan kita pernah ceramah tajuk lebih kurang. Orang puan kalau dia ambil tonderam tutup diri dia, sembahyang sah tonderam sebagai pakaian. Tapi dia pijak tonderam ni sujud datang lah. Tapi tak apa, dia dapat contoh supaya orang kata faham. Pakaian tu bukan mesti baju kurung, bukan mesti baju bah, bukan mesti lakan telekung. Maksudnya apa juga pakaian. Tentu kalau terbiasa ikut belah-belah bandar raya besar bandar raya ataupun pekan-pekan, ataupun tuan pergi ke Timur Tengah, pergi ke Eropah, kalau muslimat masuk tempat musalla perempuan, RNR ke, tak kira lah di masjid ke, di surau ke, tentu akan dapati mereka sembahyang dengan pakaian mereka berjalan. Oh, pakai seluar, seluar jino. Enggak, maksud saya adalah orang puan. Dia panggil jin perempuan, seluar jin perempuan. Dan orang puan pakai, panggil jin perempuan. Tak apa tuan, bukan isu tu sangat. Kalau dia pakai baju tuan, t-shirt tangan panjang, nak kena gaya buah dalam pula. Contoh stokin pakailah kalau pink. Orang puan dengan pink ni orang kata warna kesukaan. Telekung tak pakai, dia pakai tudung Turki. Dah belik 2 kali ke muka contoh. Tapi tak nampak batang lenggok. Tutup semua. Kau tengok cara pakai tu, tutup mana telah cukup syarat tutup kawasan aurat. Kau tengok kain dia pula tebal, tak nampak warna kulit. Dia sembahyang tuan gitu. Nah, dengan pakaian feminin tadi tu. Ataupun pakaian tuan berseluar dan sebagainya, tapi yang sendat mendat telah sah. Tapi kita tanya satu je lah. Memang main tu sah, main di mana? Main surau KLCC. Betul. Habis tu kalau lepas mayam, masa keluar pergi berjalan, bersiap-siap pakai tu juga. Haram balik kalau ketat mendat. Sebab dianggap bukan aurat. Luar pada semayang, kalau ada bukan ajnab, kalau bukan mahram, ada ajnabi, tak boleh juga pakai yang macam tu. Nampak tak ni? Itu banyak berlaku. Tapi dia kata, saya ni ustaz, alhamdulillah, walaupun saya ni tak nak pakai kain, saya pakai seluar, saya pakai baju tangan panjang. Sebab apa? Sagi nak semayang senang, tak ada pakai telekong dah. Nampak cerita tu semak. Tapi tanya dia pula, hak pakai itu pergi mana? Pergi berjalan baru ni. Tak boleh lah juga kalau sendat-mendat. Kita akan jumpa kemudian tajuk tu. Tuan, aurat perempuan ketika di luar semayang dan di hadapan bukan ajnabi. Di hadapan bukan mahram. Ada ceritanya. Jangan kata macam tu. Ni soalan ni tuan. Apakah hukum perempuan yang pakai selekung molek dengan kendok dengan longgak semayang depan orang lelaki? Orang lelaki di belakang dia, tanpa ada tirai yang menghadap, dan bukan tanah haram Mekah, bukan di Masjid Haram lah. Bukan di Masjid Haram. Di lain Masjid Haram, tiba perempuan mayan pagi dah. Pakaian longgak tuan, longgak manggak. Kita duduk belakang dia, segi saf. Dari segi sunnah saf kita kata makruh lah. Tuan, tapi kalau sembahyang depan kita sampai duduk sujud, rokok nombor sekalian, sampai kita pun sujud lambat sikit. Contoh. Dia jadi benda lain pula. Haram juga ketika itu. Nampak tak tu? Apatah lagi kalau perempuan yang pakai sendat mendat semai tempat awal. Bukan sembahyang tu, pakaian itu. Lebih menarik cerita dalam amalan masyarakat, uruf orang kita.
Pakaian kadang-kadang tak pakai tudung. Kadang-kadang pakai seluar terbesar, tangan baju tangan pendek. Kadang-kadang pakai tudung, tuan-tuan sendak mendak, tapi buat beg untuk ke telekong sembahyang. Itu kita rasa hebat. Walhal syarak kata, kalau kamu pakai sendak mendak, baju tu tebal, sembahyang sah dah lagu tu. Tapi hak sendak mendak kau pakai tu, kalau ada orang bukan mahram tengok, haram hukumnya dia anggap bukan aurat. Tapi dia faham terbalik. Dia nak sembahyang buat ke telekong asing. Baguslah beringat. Awak ustaz, takut sembahyang nampak aurat, takut tak sah sembahyang, nanya. Baguslah fikir nak paras sembahyang. Tapi terlupa dia bawa dosa dia sepanjang perjalanan tu. Dengan pakaian ini dipanggil terbalik hukam. Maknanya sepatutnya anda sekalian, kan, pakai telekong tu berjalan. Pakai telekong yang kain dok sekalian berjalan. Nah, mayang londeh pakai hak seluar ketat ni. Kita awak ni betul ke tak betul? Masa berjalan tuan pergi KLCC, tuan-tuan lah pergi Pantai Merdeka pakai telekong. Dengan telekong gulung atas sikitlah tuan, takut tak nak selak. Bukan telekong. Mayang masuk surau, dia buang ke telekong, tinggal sendak dalam tu. Mayang aku tu. Dia kata hang ni betul ke tak betul? Orang ketat dia pakai jalan, telekong pakai mayang, hang pakai telekong jalan. Nak mayang buang telekong tinggal ketat lagu mana? Hak ni lah betul bedamu tu. Oyak lagu tu lah. Betul ke tak saya abang ni? Saya abang tu betul, tuan-tuan faham betul, tapi amalan kita kadang-kadang tak betul. Tu je lah. Nah, abang tu bukanlah benda yang terpencil. Hak berlaku lagu tu dalam kalangan masyarakat kita juga. Mungkin anak beranak kita sendiri, mungkin dua orang perempuan tu sendiri. Kawan kita itu yang berlaku je. Baik. Tuan-tuan bos sekalian. Orang pun boleh setuju saya nak kena sembahyang bukan kena telekong, betul tak? Setuju. Walaupun dia pakai ketudung tu labuh dah, baju tu tebal dah, longgar dah stukin boh dah, boh telekong juga tak puas hati. Nampak tak ni? Nak bagi lebih, orang kata apa ni? Cermat. Baguslah. Tapi sebenarnya cukup dengan pakaian itu. Yang pelik lagi tuan, saya pernah ikut, saya tak cerita lama lah. Tentang masa kita ada menengah lagi. Tak sembahyang, maklum betul apa? Tawak telekong. Tak sembahyang sebab tawak telekong. Dia pakai baju kurung cantik dah, tudung cara orang kampung lah. Ni kan, kain pun molek dah. Sukin tak apa tuan, sukin sarung pi lah menapuk. Tapi nak sembahyang, tak sembahyang sebab apa? Terlupa awak telekong. Cerita maklum ni macam Pak Long tu juga. Pi buat bendang tuan-tuan, tengah bendang, pakai selak panjang elok dah, baju buat kerja. Tiba-tiba tak sembahyang sebab apa? Terlupa awak kain pelekat. Pak Long ni dengan Pak Long tu serupa. Kepahamannya cecek terhadap tuan hukum-hukum berkaitan dengan agama sendiri. Betul tak saya abang ni? Tambah geng motong. Geng motong getah lah. Baju tu apa? Dia kata baju sejarah tahun 10 tahun dah pakai. Baju ada pakai motong tu 10 tahun dah pakai. Tuan-tuan, kalau pergi basuh dobi apa rosak mesin ni bau. Akhirnya tuan nak pakai motong, ambil baju tu pakai seluar sarung tu. Habis motong buang balik. Esok pakai walau tuan. Nah. Tiba-tiba tak sembahyang. Sebab apa? Hari ni tawak ke pelekat. Tak ada kaitan pun wajib sembahyang ke pelekat tu. Yang wajibnya tutup aurat. Terus selok motong tuan, tutup aurat sah tak? Sah. Ustaz getas kerak ni najis ke? Muslimat jawab, Ustaz getas kerak najis ke tak? Kata najis tuan, duit tak boleh makan. Tokis kerak tak boleh makan duit. Orang motong tak boleh makan duit kalau kita najis. Mana boleh jual najis? Tuan mana sekerak tu dia kira tak najis. Hak saya cerita ni, kalau betul-betul tawak kain pelekat lah dengan baju salih, sembahyang lagu tu lah. Ni tuan-tuan dia dengar ustaz abang ni dia betul benar. Ustaz kata baju motong lah motong boleh pakai sembahyang. Sah. Dia tuan esok pi tuan memang sengaja tawak kain pelekat dah, baju kurung ganti pun tawak. Dia pula pasal sembahyang di masjid. Habis motong jual sekarang tuan balik rombang tengah jalan.
di Sungai Tiang contoh. Orang bah ni kita singgah sembahyang. Dah abang tak awak pelekat yang macam ni tak kira ganggu jemaah kot. Ustaz kata sah sembahyang. Betul lah dalam tu, tapi fiqah tu kena luah lagi. Dia pegang ustaz kata mayang dengan baju sekerat, seluar sekerat tu sah sebab tutup aurat. Kain pelekat tak awak tak apa, duk kalau pelekat apa buat. Buat penuh ragam mutu dia kata. Betul lah pula ada ustaz abang aku tu, dan tuan orang qomat dia masuk sembahyang. Apa hukum dia agak-agak? Apa hukum dia masuk sembahyang mula tu? Makruh. Kalau siapa makruh tuan, habis satu masjid hilang pahala. Allahu Akbar. Ni doris kerak mana-mana. Saya sebut ini tuan bukan nak habaq nak hina tu. Saya pun tuan ada kebun getah. Dan ada orang motong. Dulu pun biasa motong juga. Duk tak tolong ayah saudara kira lah. Pi sehari tuan, pi motong sehari dia tolong. Cerita sampai setahun. Tak apalah. Bukan abang nak cerita tentang keadaan tu. Kita juga ada kebun getah juga orang nak motong. Tak apa. Tapi maksud saya kepahaman itu. Masuk masjid mayang tuan, satu masjid habis hilang pahala. Ni kutu mana pula ni? Siapa ni masuk sembahyang? Dan tuan, daripada sembahyang, daripada takbir sampai salam tu imam tuan, hatinya hilang. Dia fikir apa? Dia fikir sekerat. Contoh, eloknya dia tak sembahyang situ. Ustaz biar betul jemaah ni. Ya betul Nabi kata, jangan dekati masjid kami siapa yang makan bawang putih, yang bau mulutnya tak hilang lagi bau putih. Itu hadis tuan-tuan tentang kalau kita berbau busuk boleh ganggu jemaah, ganggu hidung jemaah, maka makruh kita masuk sembahyang. Sekalipun terluput jemaah. Pulun jemaah nak pahala 27. Yang orang lain pun nak 7, kita pun nak 27. Tang kita tuan ada bau yang tidak selesa. Kita masuk jadi makmum tuan, pahala kita mungkin penuh 27. Sebab tuan kita rasa okey lah. Tapi orang lain tuan hilang hak pahala 27 tu. Sebab apa? Allah, siapa ni tuan? Kadang-kadang imam rokok kita lupa nak ikut. Maksudnya baik. Teruskan. Termasuk dalam kata seluruh badan tadi ialah rambut perempuan tu sendiri. Tuan rambut perempuan kecuali anak rambut di hadapan tu. Tuan, itu dimaafkan. Kita tuan rambut kita ni, tantai kita tempat tumbuh rambut tak pergi ke belakang. Kita suluh cermin nampak bulu rama-rama. Yang tu dimaafkan. Tuan. Tapi kalau ada rambut yang bukan rama-rama tu, tuan jawapannya kita wajib tutup. Baik. Lepas tu kes ni nak selamat, dia pakai anak telekung ataupun cekup supaya rambut tu dia tak luruh. Tak luruh ke depan sebagainya supaya tuan terjaga aurat sembahyang kita. Ustaz dia rambut dia ikat pergi belakang. Pakai telekung sampai ke lutut. Tapi nampak rambut tuan betul dengan betul. Maknanya panjang rambut dia. Okey dah ustaz, batal sembahyang. Dah rambut dipetih saudara kira. Abang kata. Tuan-tuan bos sekalian. Okey, berkaitan dengan rambut, soalan tambahan saya, apakah hukum bulu-bulu yang tumbuh tepi depan tepi pipi, di dekat dengan telinga ni, di sebelah perempuan. Dia panggil awal ni. Kalau orang lelaki dia panggil segmen lah. Bukan segmen, panggil apa? Segmen lah. Segmen, jambang, janggut. Segmen, jambang, janggut. Hak betul tulang tengah ni, janggut. Betul tulang juga sampai sini, dia panggil segmen. Hak sini betul telinga ni dia panggil, jambang. Hak betul telinga dia panggil segmen macam pun. Orang putih lah, orang Kedah panggil segmen. Kan? Ni. Hak ni hak bulu ni Ustaz dikira apa? Dia kira kawasan muka. Sebab tu kalau dah berwuduk wajib basuh bulu ni. Sebab masuk kat kawasan muka. Ni sebab orang perempuan lah, orang lelaki tuan dia tak panjang.
Tuan-tuan lah. Baik, jadi tuan-tuan sekalian, itu cerita dia. Kemudian sambung lagi. Masa berdiri, tapak kaki termasuk belah bawah tu memadai, tertutup dengan lantai sahaja. Memang tu kalau kita semayang, kau tak pakai stokin, perempuan kau tak pakai stokin, pakai kain baju kurung contoh. Baba kain itu kalau berdiri jejak lantai. Kan? Maknanya dia pakai baju kurung ke jubah ke, hujung jubah ataupun hujung kain batik dia pakai itu cecah lantai. Ataupun lebih sedikit. Sampai dia melabuh sikit. Okey. Tapi kaki tak pakai stokin. Masa berdiri okeylah, tak nampak aurat. Daripada tepi tak nampak, daripada bawah kompom tak nampak lah. Siapa yang duduk dalam bawah simen tu? Tuan-tuan, tak akan berlaku demikian. Tetapi masa dia sujud, tapak akan congek lagu tu dan pacak lagu tu. Bila pacak tu sekalian, adakah nampak tapak kaki ataupun tidak? Kan jika tak nampak, kira selesai masalah. Tapi kalau nampak tapak kaki tanpa stokin tadi, tuan jawapannya batas sembahyangnya. Masa berdiri tak apa, pelindung. Tapi masa dia sujud tu, pastikan tapak kaki tak nampak, tutup dengan pakaian. Ustaz, saya tahu kain lekung selalunya labuh. Ikat pinggang tuan, kain sampai sama panjang sejadah lah. Punya nak cermat, takut nampak aurat. Bagus ni orang perempuan kita ni bila semayang. Aurat memang tutup. Pakai dalam lagi. Pakai singlet pula. Pakai semeh lagi. Baju kurung. Kain lagi. Anak cekup. Buh lekung pula. Kain lekung lagi tuan. Pijak kaki pula. Masya Allah. Pasal apa tu? Supaya kompom aurat tertutup. Supaya kompom mayang tu sah. Bagus ya. Pak lapis. Baik. Tiba-tiba dia pakai pakaian dia berjalan. Kain tu baik dah cecah bumi saja. Masa berdiri kompom tak nampak tapak kaki. Masa dia sujud nampak tapak kaki berarah. Tuan-tuan, kita tengok belah tepi dia. Maka ketika itu batal tak? Jawapannya batal. Sebab nampak tapak kaki. So, nak selamatnya macam mana? Pakailah stokin. Tak payah apa. Kan? Buh baju kurung. Tuan, apa kain tak kira lah. Lalu ni orang pakai pisang kencik ke tak ni muslimat? Kencik. Kencik lah. Lepas tu kain cotton. Cotton yang orang pakai dia redut. Orang kencik tuan-tuan. Tuan-tuan, trend kat tu 1.3. Masa tu kalau orang buat baju kencik ni orang pakai perhati. Baik. Tapi tak payah pun nak semayang. Tambah stokin jadi kaki. Ustaz, saya lupa pakai stokin. Saya tak buat kain telekung. Kalau saya semayang, sujud kompom nampak tapak kaki. Kan? Saya nak buat lagu mana? Tanya dia pula, pakai sebelum tak? Pakai kasut sekolah. Buh kasut tu pakai semayang. Ustaz, biar betul. Yang penting tutup aurat. Ustaz, kasut orang tak bisa pakai semayang. Kita. Tuan-tuan bila Timur Tengah tengok. Kadang-kadang tuan, masjid tak besar. Hari Jumaat. Tuan, sampai duduk luar masjid. Duduk atas jalan pun ada. Kasut pun tak buang kadang-kadang. Nak buang apa pijak tu, panas lilit ni. Nak terbang lagi, pakai kasut semayang. Ustaz, sah ke pakai kasut semayang? Dia tanya kita. Tanya dia balik. Ada dalil tak kata pakai kasut tak sah semayang? Supaya dia tak cakap banyak. Dia boleh ke Ustaz pakai kasut serelum, kasut sekolah ke, kasut sport, pakai semayang? Boleh ke Ustaz? Jawapannya, niat kita nak tutup aurat. Nak pakai pakaian supaya tutup aurat. Stokin tak bawa, pakai kasut tu. Ustaz, apa hukumnya? Saya ni pakai baju kurung macam biasa, tutup kawasan aurat, telekung tudung pun macam biasa.
Dan saya ni pakai kasut serlum tapi tak pakai stokin. Duk tengok waktu tuan, tinggal lagi 5 minit lah nak masuk waktu asar. 5 minit lagi zuhur. Kalau saya cari stokin mungkin tak dan nak mayang zuhur. Maka wajib mayang pakai kasut tu. Bukan lagi sunat dah. Pasal apa? Apa yang tak sempurna wajib, melainkan dengan dia tu pun jadi wajib. Kalau tak pakai kasut serlum, akan nampak tapak kaki. Mayang kompon batal. Tuan-tuan, apatah lagi nak cari stokin, tak ada dah masa je tak ada. Wajib pakai kasut tu supaya sembahyang tu ditunaikan tunai ketika itu. Itu kaedah kita. Tuan-tuan lah. Baik. InsyaAllah mohon tuan tak pasal. Anda lah tak apa. Jadi saya rasa cukup setakat cukup untuk malam ni. Kita tuan sampai kepada alif. Aurat perempuan di dalam solat. InsyaAllah ta'ala bulan depan kita akan sambung pada kata guru kita, berauratnya di luar sembahyang. Aurat perempuan di luar sembahyang. Hadi kena ambil perhatian sungguh lah. Saya kata umpuan kita ni muslimat, Masya Allah, tabarakallah, nak ambil tuan 4 lapis. Betul tak? Tapi luar sembahyang kadang-kadang tuan tinggal selapis. Kadang-kadang tak ada lapis terus. Kadang-kadangnya. Kah dalam malam ni maaf sebut dah. Duk kayu gerak ni bagus untuk kesihatan. Orang lelaki tak ada isu sangat. Tapi orang perempuan kadang-kadang tuan, dia pun nak ikut lelaki dia. Sebenarnya orang perempuan ni kadang-kadang tuan, sebenar saya kata lah, ikut lelaki kayu tu bukan pasal nak kayu sangat. Takut lelaki kayu terlajak ikut lain. Satu saya melawak je. Tapi maksud saya, yang pakaian itu patuh syariah. Dia pergi kedai gerak, niat betul untuk kesihatan. Bila beli gerak tu, mungkin ribu-riban lah. Dia kata, kalau nak gerak ni set pakaian dia. Topi tu tak apa tuan, tak atas kepala. Kepala tu tak ke tepi, bertelekung tu, cekup, tudung, mesti dia akan rapat kulit kepala. Yang tak ada isu. Tak namanya tutup aurat. Tak nama bukan aurat, tak namanya nampak bentuk kepala. Sebab ini tuan-tuan tak lari dah. Takkan nak besi lagu tu. Betul ke tak? Sebab tu fiqah buat ada tempat-tempat yang dianggap tidak bukan aurat. Contoh kawasan bau ni. Pakai baju kan nampak ni, bentuk ni. Orang puan pakai baju, nampak tak bentuk ni? Ini dia dimaafkan. Orang puan naik motor, tuan walaupun pakai baju kurung sekalipun, kain bukan seluar sekalipun, paha kan nampak tak? Atas paha kan nampak bentuk dia. Tapi tak nampak lah bentuk kaki, tapi nampak paha tu. Itu dimaafkan sebab tak dapat nak mengelak. Kena faham juga tu. Tuan dia pun kayu gerak kan pakai ni, baru kemah dia kata. Barulah tak makan angin. Baru tak makan angin dia kata. Barulah angin tak tampan. Barulah turun kurang tak payah berat. Tak payah kayu. Beli satu set dengan baju sendak mana ada kayu. Dia nak kayu dalam rumah, ikut suka dia. Nak kayu dalam rumah, pagar tinggi, ikut suka dia. Yang penting jangan ada orang luar. Dan bila masuk jalan raya, raya benar orang awam. Bukan jalan kita seorang, awam. Raya tu maknanya awam. Jadi kena beringat. Jadi seronok kesihatan. Alhamdulillah ni ustaz. Jangan sikit pun peluh dah. Dulu payah nak peluh. Takat kain ni peluh bercerah dia kata. Berah baju. Belayak istimar. Jenabak kau sihat lah. Sihat badan alhamdulillah. Tapi tuan-tuan biar sihat, kita punya batin juga dengan pahala. Kalau tuan-tuan kerana nak sihat, zuan itu menyebabkan dosa, makanya lebih baik kita mengelak dosa, tapi kita sambil-sambil kita menjaga kesihatan. Nak pakai bagi longgar sikit. Nak kayuh, tuan-tuan kayuh. Ustaz, boleh tak saya nak kayuh gerak pakai kain telekung? Hatu saya nak habang tak reti. Tapi pakai longgar namanya. Pakai longgar. Elok lagi, biar lelaki pergi kayuh pinang mana ikut suka dia. Mau kayuh di rumah. Contoh pakai senang tu, hang jangan pergi hari ni. Kau nak pergi, sila pakai longgar-longgar. Contoh. Kalau pakai ketat, sorry duduk di rumah. Contoh. Tuan, itu ketegasan kita lah.
Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lamu bis-shawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin.